Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, sekali lagi thank you yang join Kauri yang ketiga malam ni. Malam ni kita akan cakap pasal sembang dengan Afiqah pasal peto iru. Okay, yang join jangan lupa tulis kehadiran, nama dekat ruangan chat. Guest kita malam ni Afiqah. Assalamualaikum. Afiqah, slide. Dengar. Dengar. Sebelum tu saya nak kenalkan dululah guest kita malam ni. Tadi tu kucingnya nama dia Shiro. Okey yang tu. Kucing putih tu. Afiqah nama Afiqah binti Abdul Kasim. Boleh panggil Fika je kan? Macam salah je. Bukan. Salah pula. Sorry. Afiqah binti Abu Kasim. Bukan. Sorry. Saya salah tulis ke? Tak apalah. Sorry. Okay. Yes, apa? Afiqah. Okey lawak. Okeylah. Afiqah Sadaya Melaka. Sekarang bekerja dekat Okazaki, Aichi. Dulu dari mana lagi? Ehime Dai kan? Ehime Dai Gaku. Sekarang dah kerja berapa tahun? Setahun kiranya tahun lepas 2020 masuk kerja. Sekarang dah setahun setengah lah kot baru setahun setengah macam tu. Nak dekat setahun setengah. Mada banyak benda lagi nak kena belajar. Banyak benda lagi kita boleh belajar. Kita belajar pasal Shiro malam ni. Dan tu kucing dia daripada Shiro. Yang belah kiri tu Kenapa merah? Sebab kena kes kot kan? Saya geram tengok dia. Malam tu saya tak tahulah. Saya saja main make up kan. Geram saya tengok dia. Bising. Saya pakai rumah. Bagi dia tanda. Okay, kita teruskan dengan soalan Yang baru masuk boleh tulis nama dekat chat. Okay, first soalan. Afiqah ready tak? Dah, saya ready dah. Kikake berlepet. Apa kikake rakyat? Kikake penyebab punca. Kikake tu penyebab lah macam penyebab berlepet. Macam mana boleh bela Shiro ni? Kira macam sejarah dia lah kan. Sejarah dari ambil semua kan. Betul tak? Okay. Macam tu lah. So sebenarnya jumpa Shiro ni kira Nuraneko lah. Nuraneko kalau bahasa Malaysia cakap kucing jalanan lah kan. Time tu saya Yonen final year. Lepas tu bila hari time jumpa dia tu lah saya punya kohai junior bagi tahu saya akak ada jumpa ni lah anak-anak kucing banyak dekat Kowen ni, dekat taman ni. Pasal macam time tu memang nak macam mana, memang ada rasa lah nak ada pets sebab kat rumah Malaysia memang ada pets kan. Dah biasa ada kucing semua. Lepas tu macam bila kat Nihon kan, bila kat Japan kan rasa macam sunyi kan. Lepas tu nak rasa macam sebab kita dah biasa main dengan kucing. So bila datang Japan macam jarang nampak kucing. Sebab kat sini jarang nampak kucing kan. Kalau nampak pun kucing macam saya nak cakap macam sombong. Lepas tu macam takut orang kan. Lepas tu macam time tu juga dah ada macam mana, dah naik dah dapat kerja and tahu tempat kerja tu macam tak ramai community and memang akan duduk seorang. So macam rasa macam kena ada pets lah untuk macam tak nak rasa sunyi ke apa, buat peneman ke apa semua macam tu kan. So macam bila kohai tu bagi tahu ada kucing, macam anak kucing lagilah macam rasa macam nak ambil ni. Memang time tu dah decide lah nak ambil. Lepas tu
Pergilah kawan tu dengan berbasikal dengan beg sekolahnya kan. Lepas tu nampaklah Shiro dengan adik-beradiknya dekat situ. Lepas tu sebenarnya time tu bukanlah nak ambil Shiro pun. Sebab kita orang nak ambil time tu dengan kawan lain lagi seorang. Kita orang nak ambil lagi seekor ni. Dia kucing tu, anak kucing tu macam warna kelabu. Warna kelabu macam ala-ala British short hair lah macam tu. Cantik lah banding Shiro ni. Sebab time tu Shiro ni macam muka dia hodoh sikit time tu sebab mata dia sakit, berair semua kan. Tapi time kita orang, itulah time kita orang umpan-umpan nak ambil tu kan. Dia ni je yang paling excited. Yang lain semua macam takut lagi sebab ada manusia kita orang kat situ kan. Takut nak approach kita orang punya mainan tu. Lepas tu dia ni je lah yang excited main. Last macam kita orang give up, ambil je lah dia. Macam mana tahu nanti dah besar dia comel ke apa kan. Even sekarang dia hodoh ke apa kan. Tapi dia cantik lah. Pandang rupa tu lah. Lepas tu gigi lah tangkap dia, bawa masuk dia sekolah tu, bawa balik rumah cepat-cepat. Itulah asal-asalnya dia. Ada total berapa ekor masa tu? Yang dalam adik-beradik dia tu? Dalam 3-4 ekor jugalah. Tapi time tu dia tak ada lah. Semua dia ambil lah? Tak. Seekor je. Sebab obacang-obacang kat situ, makcik-makcik kat situ pesan lah. Dia kata kalau nak ambil, kalau tak nanti macam orang Shakusho, orang City Hall akan ambil anak-anak kucing tu sebab dia orang tak nak macam lagi banyak membiak area kawasan perumahan situ. Tak takut orang report ke apa macam tak selesa kan. Lepas tu macam daripada City Hall ambil, baik kita orang ambil kan, baik saya ambil. Tapi macam fikir banyak jugalah kan sebab yelah kan, nak benda ni nak ambil, nak jaga kan, takkan dah ambil lepas tu nak buang apa semua kan. So tapi memang time tu macam nak kucing kan, so ambil je lah. Ambil. Lepas tu bila dah sampai rumah tu kita orang macam tepi pinga je macam nak buat apa dah ada kucing sekarang kan. Okay, nak buat apa? Okay, lepas tu barulah start macam prepare dia punya basic-basic dulu kot. Macam makan, pasir dia. Lepas tu pergilah supar kejap, pergi supermarket beli makanan, beli time tu dia kecil lagi kan, beli tray kecil. Lepas tu beli macam pasir pun beli pasir yang simple-simple. Lepas tu try tengok dulu 2-3 hari sana. Sebab kita orang takut juga time tu. Sebab dia kecil lagi kan. Biasa kan anak kucing kena jaga betul. Kalau tak nanti sana dia cepat mati kan. Sebab dulu kita orang pernah lah selamatkan ada seekor anak kucing ni. Tapi ni Shiro kira second ke? Second lah. Sebelum ni pernah je selamatkan anak kucing juga. Anak kucing tu dia macam tersesat dari mak dia. Lepas tu dalam hujan kat tengah jalan dia ngiang macam tu lah. Kita orang dari dalam rumah. Kita orang dari dalam rumah macam bunyi apa tu? Tengok rupanya dia kat situ. Tapi time tu dia macam dah macam sakit, sejuk and demam, gigi-gigi macam tu. And tak lama pun tahan, dalam seminggu 2 minggu macam tu lah. So kita orang macam takut lah yang Shiro ni macam tak tahan lama macam tu juga kan. Macam kan tadi cakap Shiro sakit mata. Lepas tu okey lah lepas ambil tu. Yang sakit mata tu, lepas tu kita orang macam macam mana lepas tu search. Lepas tu ada baca kat internet dia cakap macam kita kena gantikan, sebab kita dah ambil dia dah jauh dengan mak dia, kita gantikan tugas mak dia macam jilat muka dia. So hari-hari kita orang guna air suam lah. Air suam bersihkan dia punya macam mata sakit tu. Kalau mata dia berair lagi, bersihkan macam tu. Lepas tu terus okey lah. Lepas tu lama-lama okey je. Dah lama-lama dia sihat je. Mata dia dah cantik. Sampai sekarang tak sakit mata langsung. Time tu je. Time dia kecil. Sekejap, ada soalan. Ada soalan. Shiro kira albino ke? Putih semua. Albino ke? Tak kot sama je kan, kat Malaysia pun ada je kan kucing yang putih semua. Tak pun. Dia bukan albino. Sebab masa kecil-kecil sebenarnya dia ada tumpuk hitam tau atas kepala. Kalau tengok gambar dia yang kecil-kecil dulu, dia ada tumpuk hitam. Tapi sekarang bila dia dah besar, tumpuk hitam tu hilang.
Oh, nasib baik kucing Nak aku tak tunjuk, hilang tompok dia. nak tunjuk bukti lah. Tak ada dah. Tak ada dah hitam. Comel. Kesian Dia dia tengah kau paksa. main-mainan dia. Oh, hai Shiro. Hai balik yang takut pula. Oh, menarik. Oh, kiranya memang duduk dengan roommate Time tu duduk dengan roommate satu batch. Oh, macam mana boleh decide siapa yang nak ambil Shiro lepas tu ke Pika memang Saya dah? sebab saya nak kucing. So saya lah yang jaga. So bad. Shiro umur berapa sekarang? Ikutkan nak masuk 2 tahun lah kot. Oh, muda lagi. Dengan saya. Baru je lagi dia belum. Oh, perempuan ke lelaki Shiro? Perempuan. Comel lah. Tak boleh jadi besan lah kita. Besan Besan. Kucing akak ni ke? Kucing akak jantan ke? Perempuan. Sebab tu tak boleh jadi besan. Biasa perempuan kucing perempuan dengan perempuan macam tak ni kan, macam tak masuk kan. Kalau Shiro sebab dia kalau macam ada kucing perempuan lain yang datang makan, dia akan macam marah. Dia macam jangan datang. Dia macam jangan datang mak pula macam tu. Macam dia acak-acak gangster lah. Macam dia tak bagi. Dah lah putih. Nanti Ika cakap boleh besan dengan dia. Dia ada kucing jantan. Tapi dah sunat kan. Shiro pun dah sunat ke? Kandung pula. Okay, kita ke soalan next. Ada soalan, kucing pun sunat? Neuter. Kenalah neuter dia sebab kalau macam Shiro dulu, saya macam bukanlah berdegil tapi macam melambat-lambatkan, melewat-lewatkan untuk neuter dia sebab time tu saya fikir macam tak perlu kot sebab saya bukannya keluarkan dia pun. Lain lah kalau saya lepaskan dia and dia pergi round-round nanti jumpa kucing apa lelaki ke apa semua kan. Tapi sebenarnya neuter tu penting bila saya baca lah. Sebab dia kata bila dia dah sampai masa untuk dia cari kawan tu macam sana nanti kalau kita tak neuter dia, makin lama makin dia akan macam boleh depression, lepas tu dia akan hilang selera makan, macam tu. So lepas tu lagi satu dia bising kan kalau kucing yang nak cari kawan ni. Dia bising, dia akan macam melaung-laung macam tu. Susah ke time Shiro dulu masa dia sebelum neuter malam tak boleh tidur. Sampai kat ada sekali tu time raya saya bawa dia pergi rumah kawan. Lepas tu tidur satu malam. Lepas tu time tu dia memang tak neuter lagi, memang tengah hangat dia punya perasaan tu kan, perasaan nak kawan tu. Lepas tu bising lah dia, kita orang satu rumah tak boleh tidur. Lepas tu dia bising sampai saya jadi rasa sebersalah lah sampai sekarang, faham tak? Kalau lah saya macam kalau saya neuterkan dia awal-awal kan senang kan, dah bagus. Padahal macam kalau tengok kos macam okey je lagi dalam Nimang 20,000 yen. 20,000 yen berapa RM? Kali lipat kan. 800 ringgit? Mahal lah dari Malaysia. Okey je sebenarnya kalau nak terus neuterkan. Oh, Shiro okey je lah jumpa kucing lain. Pernah bawa dia jumpa kucing lain ke? Pernah jumpa kucing lain, pernah? Kadang-kadang ada kucing lain yang datang tumpang makan. Tengoklah kalau kucing yang jantan yang oranye tu dia suka nak kawan. Tapi kalau kucing yang betina yang tumpuk-tumpuk sikit tu dia marah lah. Lepas tu pernah bawa dia pergi Toyohashi. Kucing hitam jantan dia tak suka juga. Ampun, memilih. Kalau hitam dia tak suka. Macam rasa dia memilih rupa kot. Alamak, Zanan lah Ika, kucing Ika hitam.
Bukan, tapi yang ni Nix dia memang hitam. Hitam teruk, hitam habis. Sama lah kucing kau pun. Hitam teruk. Dudu Bawah perut je putih. Lain lah Ika. Tak boleh jadi besan jugalah. Oh, menarik. Sebab akak sunatkan kucing akak. Dia ada time dia kecil dia sakit. Dia sakit kencing. Sakit buah pinggang. Bukan. Dia kencing kotor. Batu karang. Batu karang. Yes. Kucing memang senang ni kan. Senang kena batu karang. Sebab tu kena jaga makan dia. Sebab kucing kan dia punya kidneys kan lemah kan. Lepas tu macam, so diorang sebenarnya tak perlukan pun kandungan garam langsung. Kalau boleh langsung tak bagi pun tak apa. Macam tu. Dan sebab tu orang kata macam akak sunatkan lepas dia besar, memang besar yang matured untuk sunat lah. Ada soalan lagi. Okay. Wajib ke sunat ke ikut tuan dia juga? Wajib ke sunat? Better sunat lah. Pernah je cari cara lain untuk tak sunat. Macam ada satu tak tahu lah, dia macam pewangi ke apa ke, kalau kita pasang nanti dia bau tu dia akan macam bolehlah relax, tenangkan dia sikit daripada perasaan dia untuk kawan tu. Tapi benda tu macam untuk short term punya solution je lah. So macam solution dia memang nak tak nak kena neuterkan je dia. Kesian lah juga kat dia, daripada dia terseksa kan, baik kita neuter je kat dia. First time dengar. Ada. Sebab saya ada lah. Ada kat Dihong? Ada. Itulah. Sebab time first nak sunat tu pun macam nimang macam tu. Kalau kucing jantan murah sikit kan? Tapi kucing akak perempuan kan, dia macam nimang. Kalau yang perempuan dia 2 kali ganda daripada lelaki. Kalau lelaki murah sikit. Okay, kita ke next question. Okay, yang baru masuk, tulis nama dengan tempat tinggal, residence dekat chat. Senang kita nak contact nanti kalau menang quiz. Senang ke susah? Senang ke susah bela binatang kat Jepun? Senang ke susah bela binatang kat Jepun? Ada senang, ada susah. Senang ke? Macam biasalah kan. Apa yang susah? Apa yang senang, apa yang susah. Kalau dari segi senang tu macam igai ni apa? Macam tak adalah sesusah yang kita bayangkan, tak adalah seleceh yang macam kita bayangkan. Macam boleh je lah, sama je macam bela kucing kat Malaysia macam tu. Tak adalah prosedur sama je, vaksin ke apa ke, bagi makan, cara dia sama je. Kalau yang susahnya tu macam kita kan kat sini kan kadang-kadang nak travel sana sini kan. Lepas tu kita akan fikir macam kita mesti akan kena fikirkan untuk dia pula. Macam takkan kita nak tinggalkan dia kat rumah je kan. Rumah lepas tu siapa nak bagi makan. Lepas tu takkan nak lepaskan dia pula kan, jalan-jalan semua. So macam kadang-kadang tu terpaksalah juga macam walaupun rasa macam menyusahkan orang lain juga, tapi minta tolong macam tolong tengok-tengokkan sehari 2 ke seminggu ke. Lagi-lagi kalau macam contohlah nak balik Malaysia ke kan. Okay, kat mana kena fikir kat mana nak tinggalkan dia. Nak minta tolong kawan jagakan ke, benda tu lah kalau yang susahnya. And lagi satu yang susahnya yang saya rasa macam dari segi sewa rumah kat Jepun ni lah saya rasa. Sebab kan betul tak, sebab kat Jepun kan dia ada macam yang kat Malaysia pun ada juga kot, tapi tak strict, tak se-strict kat sini. Sebab kalau kat Jepun ni, kalau macam rumah saya dulu kat Ehime dengan sekarang, patutnya memang tak boleh bela pun. Sebab Jepun dia punya struktur rumah dia kan macam lain kan dengan Malaysia. Macam contohnya dinding dia kan kadang board. Lepas tu dia punya almari pun, pintu almari pun kadang-kadang kertas kan. So kucing tend tu untuk cakar-cakar. Lepas tu kadang-kadang tika ni tatami pun diorang suka juga cakar-cakar. Benda-benda tu lah yang
yang apa tu, yang macam kena fikir macam tu. Oh, Shiro ada cakar dinding ke? Ada saja. Kalau rumah lama tu pintu Oshire, pintu almari tu dia cakar memang robek habis tu lah, robek habis. Lepas tu masa nak keluar tu Fudosang tanyalah kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Tapi dia kan tak tahu yang saya ada bela budak ni. Lepas tu saya senyap lah. Saya cakap, lepas tu dia cakap, oh awak tampal poster lepas tu awak cabut tu yang dia terobek. Oh, okay. Lepas tu saya pun macam, so that's nice. Saya cakap, saya cakap, iya kan, dia lah nak bagi alasan apa lagi kan. Dah dia cakap-cakap macam tu. Cakap dia dah tanpa poster. Oh, selamat je lah tak nampak kuku kuku Shiro. Kuku Shiro tu time yang dekat almari tu, kat rumah lama, tak nampak bentuk kuku Shiro memang dah tak, dia memang dah terobek habis tu. Okay. Soalan. Ada kejap sebenarnya hampir nak kantoi juga. Sebab time Fudosang apa tu nak datang cek rumah tu, sebenarnya saya tak siap lagi kemas rumah. Macam adalah barang-barang sikit lagi yang tak habis kemas lagi. Lepas tu Shiro pun ada lagi tengah main-main time tu. Lepas tu tiba-tiba Fudosang dah ketuk rumah tau. Konnichiwa macam tu semua kan. Lepas tu macam dah gelabah lah. Macam mana ni? Lepas tu saya macam fikir kan. Rumah saya tu apartmen 2 tingkat. Saya tingkat yang atas tu lah. Lepas tu macam dah tak ada jalan keluar dah lagi selain daripada campak dia dari balkoni belakang, balkoni bilik. Lepas tu saya pun macam takkan saya nak campak dia macam tu je kan. Lepas tu saya contact lah kawan saya, boleh tak tunggu kat bawah, saya nak campak dia sebab Fudosang dah tunggu depan pintu. Okay, betul. Lepas tu saya campak lah semua mainan-mainan dia kan, tak nak bagi ada bukti kan. Lepas tu saya masukkan dia dalam beg astronaut dia. Lepas tu kawan saya dah tunggu kat bawah, saya campak je lah. Dalam dekat beg bawah lah. Tak adalah campak dia macam buta macam tu kan. Dia kat kebalik macam orang tu. Tak. Masukkan dia siap-siap dalam beg astronaut tu. Oh, dia tak bising pula time tu? Oh, bising juga Tapi dia dah keluar tu, dah tak dengar lah. Lepas tu nasib baik Fudosang tak lama pun check. Macam tu lah. Kalau dari segi makanan, ada bagi Shiro wet food ke? Kalau dari segi makanan, ada wet food, ada dry food. Kalau macam biasa beli tu memang akan beli dua-dua sekali lah. Cumanya kalau dry food tu makan hari-hari kan. Kalau wet food tu ikut mood. Lepas tu tengok dia behave ke tak, ataupun hari tu saya OT ke tak. Kalau saya OT lepas tu rasa macam dah tinggal dia rumah seharian seorang lama sangat kan, saya kesian kan, bagilah dia wet food. Tak adalah bagi hari-hari pun. Tengok waktu juga. Oh, menarik. Agak-agak berapa habis untuk barang-barang Shiro je dalam sebulan? Kos kiranya kos semua tu lah kan, makan, pasir semua kan. Kalau Shiro ni kalau macam yang dry food tu dalam, tapi tak lebih 5,000 yen lah sebulan. Sekali belanja tu tak lebih pun. Kalau macam dry food 700 yen, wet food 800 yen. Lepas tu kalau pasir tu dalam 300 yen. Tengok juga kok brand dengan harga macam orang tu beli jenis macam mana. Itu kalau makan dengan pasir je lah kan. Baru total semua dalam 2,000 yen macam tu. Kalau nak macam apa ni, beli shampoo baru ke apa, tambahlah dalam 500 yen ke macam tu. Tak sampai pun 5,000 yen. Okey je lah. Tak efek ada soalan. Pernah hantar Shiro masuk pet hotel tak? Tak pernah sebab tahu kan memang kos mahal kan. So macam itulah. Tak pernah pula nak hantar dia dekat pet hotel. Shiro vaksin tak? Vaksin?
Dia habis lah ambil vaksin semua dari kecil. Time tu pun lambat juga rasanya bagi dia vaksin sampai macam badan dia kena hinggap kutu anjing yang besar-besar yang banyak. Jalan-jalan satu badan dia dengan keluar macam tak tahulah hama ke apa, tapi dia bukan ulat tapi dia macam haiwan kecil-kecil yang gerak-gerak macam tu. Banyaklah. Tapi sekarang dah tak ada dah, dululah. Lepas tu maybe time tu sebab lambat vaksin. Kan dia ada peringkat umur-umur dia kan kena vaksin. Lepas tu kalau berapa kali vaksin. Lepas tu dia ada buku dia. Comelnya. Buku dia. Lepas tu adalah sertifikat vaksin dia apa semua macam ni kan. Sekali vaksin berapa? Kalau sekali vaksin tu tak sampai 10,000 yen pun. Tak ingat masa tu total semua dalam 8,000 yen kot. And time tu kan student kan. Lepas tu ada bahagi-bahagilah dengan kawan seorang ni. Macam tak adalah saya seorang bayar sebab sama-sama nak jaga kan. Lepas tu samalah time neuter pun share-share juga. Okey lah, kawan-kawan okey nak share. Sekarang kiranya dah tak vaksin lah ke? Sepatutnya ada lagi satu vaksin yang macam vaksin yang last sekali tu kan, yang macam kira setahun sekali ataupun 2 tahun sekali tu. Yang tu tak pernah yang tak habis ambil lagi. Sepatutnya hari tu doktor cakap lah better ambil yang masa nak neuter dia tu kan. Better ambil kan dia sebab takut kalau apa-apa jadi kat dia ke, takut dia cepat depression ataupun takut macam kalau luka sikit boleh merebak ke macam tu, takut makin teruk ke luka dia macam tu. Tak tahu pula. Doktor cakap macam tu. Lepas tu saya pun macam lain kali boleh tak. Sebab kerja kan sekarang macam itulah, tak tahu lagi bila nak bawa dia pergi vet. Okey, ada soalan lagi dalam chat. Selalu mandi, macam mana nak buang pasir dengan tahi tu? Pasir dengan tahi? Sebenarnya dia tak boleh buang dalam mueru kan. Dia bukan burnable. Dia ada dia punya kat mana nak buang? Adalah, saya rasa dia punya tu. Tapi yang pasti dia ikut juga. Ada je pasir yang jenis macam apa kertas tu kan yang kita boleh flush terus dekat toilet. Kadang-kadang boleh juga yang tu. So macam safe, lepas dah kutip tu buang je dekat dalam toilet, flush. And kebetulan memang pasir dia memang letak dalam toilet pun. So tak susah kita lah. pakai yang macam tu lah. Okay. Ada lagi soalan? Selalu mandikan Shiro ke? Dulu selalu jugalah. Sekarang dah jarang. Tapi dia memang tak suka mandi pun. Dulu macam seminggu sekali, 2 minggu sekali macam tu mandikan dia. Tapi waktu dia kecil-kecil, dia belum besar macam ni, yang time dia kena hinggap banyak kutu tu kan, saya try lah nak mandikan dengan ubat kutu semua kan. Ubat kutu kat Jepun semua macam tak jalan tau. Lepas tu kita orang dah risau lah kan, sebab kutu dia tu memang besar yang boleh nampak jalan-jalan atas badan tau. Kutu anjing yang besar. Lepas tu boleh terbang-terbang pula tu tau. Macam takut lah kan sebab dia tidur dengan kita kan. Macam mana nak buat semua kan. Lepas tu sampai ni kot, saya suruh family saya post shampoo kutu yang dari Malaysia. Sebab saya nak pakai yang tu. Sebab dulu kat Malaysia saya pernah pakai shampoo yang tu kat kucing saya. Lepas tu berkesan. So saya suruh family saya post yang tu. Lepas tu macam tak jalan juga tau. Lepas tu saya macam mana ni, saya tanya bapak saya, macam mana ni abang? Lepas tu bapak saya cakap guna air garam. Macam spring air garam. Lepas tu saya buat lah. Dalam time tu kerap jugalah mandikan dia. Dalam seminggu tu 2 ke 3 kali macam tu. Lepas tu pakai air garam, macam bancuh air garam. Lepas tu spray-spraykan kat dia. Sambil tu mandikan juga dengan shampoo kucing tu kan. Lepas tu buat selalu dalam sebulan lebih, lepas tu dah hilang dah.
Dah tak ada langsung dah. Bersih dah. Berkesan lah air garam tu. Memang Time kutuk anjing tu, Shiro tak ada sakit apa-apa ke? Macam tak ada pula. Tapi dia kurus lah. Time tu dia macam tak. katanya. Even dia makan banyak sangat pun tak nampak gemuk. Tak tahulah pula dia memang bakar ke apa. Tapi macam tu lah. Maybe sebab tu kot. Kutu tu kutip zat Kutip zat. Lebih kurang macam tu lah. Macam tu. Sekejap, soalan dari akak. Okay. Shiro tak ada pernah kencing merata? Walaupun perempuan? Setakat ni tak ada. Lepas tu reason saya ambil dia ni sebab dia perempuan lah kan. Sebab kadang-kadang kalau kucing jantan macam even dah sunat pun dia akan macam tend to untuk habit lama dia tekan macam so macam saya nak yang betina lah. Saya ambil betina. Tapi okey lah setakat ni. Tapi kadang-kadang tu ada je dia terbabas macam tak tahulah kenapa. Macam tapi sebab saya letak dia punya pasir tu area toilet kan. Tak masuk pun dalam tak masuk pun tak masuk pun dalam bilik. So okey lah. Kalau dia terbabas pun area dapur je macam tu. Okay lah. Macam agaknya tertinggal kot. Masa dia dah sudah tu tertinggal. Terjatuh. Macam tu lah. Comel Kucing akak dia adalah satu time tu, satu GK tu macam dia kencing walaupun dia perempuan tapi dia kencing. Adalah satu GK tu. Tak tahulah kenapa dia buat perangai. Shiro ke tu? Nak masuk juga. Shiro masuklah. Ada orang tanya vaksin Hokkien tayo ke? Saya tak ambil Hokkien. Kalau Hokkien kita tak ada kaitan lah kan? Tak ada. Tapi macam sebenarnya saya tak tahu apa. Pernah je search macam insurans tu kan. Macam perlu ke nak kena ambil apa semua. Lepas tu rasa macam tak perlu je. Kan? Sebab dia sebenarnya choice kan. Sama juga macam kereta. Tak ada kereta memang kena ambil insurans. Bukan choice. Rasanya tak perlu kot. As long as kita macam jaga dia elok-elok and okay je kot. Akak ambil ke insurans? Tak, akak tak ambil sebab sama lah kan? Sebab tak kakaru Maybe kalau orang yang surgery kucing dan sesuatu yang ada penyakit berbaloi lah. Okay, ada orang tanya kucing memang akan membuang terskip. Tahi kalau bukan Moeru nak buang macam mana? Kalau bukan Moeru Gobi tahi dia tu nak buang macam mana? Sebenarnya ada dia punya bahagian buang dia. Nama aku ni. Tapi nama busuk sangat. Nama tahi. Tak tahulah. Tapi dia sebenarnya memang tak boleh buang dekat Moeru. Dia bukan, dia ada kalau dekat tempat saya ni lah. Sebab dia kadang-kadang kan ikut area tempat kan. Kalau area tempat saya ni, dia cakap tak boleh. Dia cakap dekat pamphlet tu, yang kalau tahi haiwan, tahi anjing ke, tahi kucing ke, bukan buang kat Moeru. Macam tu. Bukan dekat lain lah. Sebab tempat akak dia bagi guide suruh balut dalam surat khabar. Lepas tu buang kat dalam Moeru. Boleh je lah. Senang lah. Boleh je. Mungkin dia bakar je tahi tu. Ada soalan lagi? Okay. Kucing memang akan buang kat pasir ke kena ajar dia? Masa first ambil dia, saya ajar. Sebab dalam 2 hari yang pertama ke 3 hari yang pertama, dia macam tak berak tau. Lepas tu kita orang risau lah. Macam mana ni kan takut tak elok pula kan. Perut dia tak apa semua kan. Lepas tu baca. Dia cakap apa ni? Rupanya kita kena macam jadi macam mak dia juga. Macam kena jilat-jilat belakang dia tu kan. Kan mak dia selalu jilat-jilat belakang dia tu supaya dia ada stimulai sense untuk berak tu. So time tu ni lah try basah-basahkan lap dengan tisu basah dia punya buntut belakang tu. Barulah lepas tu
ajar dia terus letak dia dekat dalam tray pasir tu, ambil kaki dia, kais-kaiskan dekat tu. Lepas tu since daripada tu memang dia nak kat situ je lah. Memang terus ajar kat situ. Maknanya memang kena ajar jugalah ya. Aku ingat pun automatik juga pandai. Itulah macam tu. Macam dia reti kot sebab memang akak punya ambil ni juga kucing. Noraneko. Noraneko tapi, juga. Member yang jumpa time kecil juga. Tak ingat dah macam mana dia belajar kencing berak. Kejap, ada soalan lagi. BFG nanti agak-agak nak bawa balik tak? Okay. Dah bisa soalan macam tu. Setakat ni tak fikir lagi lah. Tapi tak fikir lagi nak buat apa. Tapi yang pastinya tak bawa balik Malaysia kot. Tak bawa balik Malaysia. Lepas tu nak cari tuan baru lah. Tuan baru. Lepas tu kalau nak cari tuan baru yang Malaysian pun macam susah kan. Sama juga nanti diorang pun akan jadi susah juga nak cari tuan baru kan. So nak cari tuan baru yang Nihonjin terus lah, Japanese. Sebab ada satu website ni kohai saya Shokai kan. Yang kita boleh upload kat situ untuk cari tuan baru untuk pets kita. So saya rasa saya nak pakai apps tu. Lama lagi ke kat Nihon? Itu soalan lain. Pasti lagi. Tapi nampak macam ada tanda-tanda nak balik. Alamak. Kita tengok dulu lah keadaan macam mana. Okay. Setakat ni ada lagi soalan. Tak ada pun. Sama lah. Tak ada plan lagi. Kejap. Kalau kucing mati, tahu tak macam mana nak urus? Time yang tadi saya cerita tu kan, yang kucing yang kita orang bela anak kucing yang 2 minggu je mati tu, yang tu time dia mati, kita orang fikir jugalah macam mana kan biasa kalau kat Malaysia kita tanam kat tanah kan. Lepas tu time tu lah kawan-kawan saya diorang tanam dekat apartmen belakang rumah punya laman, dekat tanah area pokok situlah kan. Lepas tu diorang tak tanam. Lepas tu rupanya ada senior nampak lah diorang buat macam tu. Lepas tu tanyalah, kenapa korang apa yang korang buat tu? Kenapa tanam kat situ? Tanamnya anak kucing mati. Rupanya tak boleh. Senior tu cakap. Sampai tu cakap, tak boleh buat macam tu. Dekat Nihon ni tak boleh sesuka hati nak tanam dekat tanah-tanah mana-mana. Faham tak? Kalau orang nampak dia boleh report dekat polis ataupun orang lain nampak ke apa dia report ke kan, kita boleh macam kena something, kena saman, barking, kena I don't know lah. Tapi tak boleh sebab kalau nak tanam pets ke apa tu, dia memang ada macam tanah dia sendiri, macam kawasan dia sendirilah yang memang kena cantur pergi and macam kena bayar jugalah kot something. Ya ke boleh report ke? Aku pernah bela anak kucing yang sakit. Bukanlah lepas tu tiba-tiba dia mati. Samalah juga sambil nangis sampai korek tanah. Korek. Lepas tu ada orang lalu. Nasib baik tak kena report. So selamat je lah dalam tanah tu. Tapi lepas tu setakat ni tak pernah uruskan lagi lah yang betul. Saya pun sama. Tak pernah lagi uruskan. Okay, next question. Kat mana yang boleh adopt tu? Kat mana boleh adopt kucing? Nama kat mana boleh adopt kucing? Nama apps ke? Apps yang kohai saya Shokai tu Jimoti. Kat situ. Jimoti. Free je lah. Free. Memang tak boleh letak harga pun kat situ kalau macam untuk cari tuan baru. Ya. Saya pernah je macam tak tahulah kenapa tiba-tiba hari tu rasa macam nak ambil kucing lagi kan. Saya search lah guna apps tu. Lepas tu ada je yang comel-comel kan. Tapi fikir balik tak payahlah. Cukup lah yang seekor ni. Jimoty Jimoty dah kek. Dia guna katakana Jimoty.
Boleh down, ada app lah kan? Ada Oh, apps. mestilah ada app. Okay. Gmoti. Sekejap. Soalan yang ni dah jawab. Okay, kita ke next question lah. Hidup berubah tak lepas ada pet? Hidup berubah tak lepas ada pets? Berubah ke tak? Kalau sekarang nampak lah. Rasalah macam kepentingan kehadiran dia tu. Macam tu. Time study tak rasa sangat lah sebab kita dikelilingikan kawan semua kan. Macam sekarang macam sekarang duduk seorang-seorang kan. Okey ke dengar? Okay. Macam sekarang duduk seorang-seorang kan. Balik kerja tu rasa macam at least rasa lah macam ada makhluk yang tunggu kat rumah macam tu. Macam tu. Shiro tunggu sambut tak kalau balik? Selalu petang kalau saya balik tu dia memang dah bising lah kat depan pintu. Oh, dah tahu eh? Dia kot dia dah buka kunci tahu waktu saya balik tu. Tu yang kalau saya macam Zangjo tu balik malam sikit macam rumah dah gelap kan. Dia akan macam dia marah gila, dia bising lah ngangung macam tu. Membebel lah. Kenapa balik lambat? Comelnya, pandai. Kucing akak tak adalah nak tunggu depan siap-siap. Kita orang buka pintu baru dia kelang kabut. Jenis tak bising Shiro ni jenis bising. Dia macam kalau orang tak layan dia ke, tak dia macam nak main ke, tak apa ke dia bising lah nanti. Sakit satu tinggal. je kucing akak bising nak masuk almari. Yang tu dia bising. Yang tu Masya Allah. Agak lah. Yang tu pun sama. Well lah kucing ni. Kalau negative side ada tak hidup? Kalau lepas ada pet? Negative side negatif ke? Tak ada negatif sangat. Tapi cuma macam macam nak cakap lah. Contoh macam biasalah ada kucing kan. Sebab kita tak rasa benda tu negatif side pun sebab kita yang nak bela kan. Bila macam biasalah kucing rosakkan langsir ke, rosakkan cadar ke. Dah biasa dah ni. Bila orang datang nampak macam cakar-cakar tu macam segan lah juga tapi macam mana. Tu dah faham rumah aku ada kucing macam tu. Rosak cadar? Sebab Shiro ni dia macam buas sikit tau. Dekat katil ni pun so benda dia nak cakap macam kadang-kadang dia lari sana sini lah. Lepas tu dulu saya selalulah juga macam potong kuku dia. Sekarang macam dah jarang potong kan. Shiro duduk diam kalau potong kuku. Kucing tak pun. Tak pun. Lepas tu memang langsir semua barai lah semua. Barai sebab dia tukar tiap tahun tu. Sebab dia panjat macam panjat pokok. Panjat? Dia panjat sampai rel atas. Memang dari Masya Allah. Tak tahu apa dia nak cari kat atas tu. Aktif juga. Shiro kurus ke gemuk? Berapa berat dia? Dia macam badan dia fit lah. Dia taklah kurus sangat. Dan dia tak adalah gemuk sangat pun. Memang baka dia jenis yang bukan macam gemuk kot. Ya ke? Patutlah boleh panjat langsir. Kalau kucing akak panjat macam terkejut jugalah. Macam obesity je. Gemuk entah mana tadi. Okay. Sekejap ada soalan tak? Sekejap nak tengok kat chat. Kalau kucing bising, orang sebelah dengar ke tak? Saya tak sure lah dengar aku tak. Saya rasa dia dengar je. Tapi baguslah jiran saya ni. Dia macam tak pernah report dekat tuan rumah ke apa ke yang saya. Sepatutnya kan apartmen saya kan tak boleh bela kan. Saya rasa boleh dengar je kalau dia bising tu. Time student dulu pun sama lah. Memang tak ada orang report lah. Kalau time student dia pernah lah terlepas ikut balkoni kan. Lepas tu pergi dekat rumah orang sebelah. Lepas tu orang sebelah bagi tahu full dosang.
Sampai satu hari tu Fudosan call lah, jiran awak cakap awak bela kucing, betul ke? Waktu saya macam ya ke? Tak kot, tu kucing luar kot yang datang masuk rumah dia tu. Macam kata, oh ya ke? Tak adalah, sebab dia kata dekat balkoni luar tu nampak macam makanan-makanan kucing. Sebab saya memang simpan makanan dia dulu kat balkoni luar pun, sebab macam tak ada ruang je dalam rumah kan. Lepas tu cakap, dia kata tak apalah, kalau ada bela janganlah bela. Dia cakap dia cakap macam tu je lah. Lepas tu lepas daripada tu macam cuwi lah, macam jangan bagi dia terlepas dekat sampai masuk rumah orang sebelah. Lepas tu sebab Fudosan kata rumah orang sebelah tu allergic kucing macam tu. So macam susahkan pula orang. So memang tak bagi dia lepas lah. Saya pun bukan tingkat 2 tingkat 2. Tapi Fudosan tak pelik. Itulah. Macam kucing luar mana dia pelik. Tak, saya rasa dia pelik je. Dia cuma macam, malah aku nak layan gaji ni. Macam tu ada tu. Dia macam, ya kan tu lah apa si cakap. Dahsyat juga tingkat 2. Sebab dulu aku time student pun ada bela kucing. Sama lah, tapi atas tingkat 2 tu orang Malaysia je, kiri kanan lah. So kucing tu lepas pun macam tak kisah sangat macam tingkat 2 tinggi. Mesti Fudosan macam apalah, dia punya alasan. Okay, soalan lain. Dia main lari-lari tak malam-malam masa tidur? Of course lah. Saya rasa semua kucing macam tu. Ada hari yang saya penat tu, saya macam tolong kau nak apa. Boleh tak senyap sikit macam. Kadang-kadang atas ampai apa ni, nak sidai-sidai baju pun dia nak panjat. Sama je macam tu. Tiba-tiba malam jadi hyperactive. Dia naik badan ke? Dia lari atas badan ke? Tak adalah lari atas badan. Dia lari macam, dia lari atas katil turun, lari naik gerak macam tu lah. Lari lompat-lompat. Itu dia tak ada jatuhkan barang Kucing kan perangai macam tu. Ada? Rasa je. Apa yang dia selalu jatuhkan? Kalau biasa kat ni lah, kat barang-barang kat meja solat kan, macam barang kita apa kita sangkut kat situ, saya jatuh-jatuhkan, sepak-sepakan. Shiro. Sabarlah, kucing aku ada sekali tu dia jatuh kat air. Tolak. Sama. Ada sekali tu try lah nak apa tu? Nak letak bunga hidup dalam pasu air kan, dekat atas meja. Okay. Dia tolak tu. Sumpah tak sampai separuh hari pun letak bunga dekat dalam rumah. Okay. Ika kata cerita kucing ke balkoni tadi sebiji macam cerita kucing dia. Ya. Dulu ada terlepas ke balkoni orang. Sekarang pun kadang-kadang selalu je terlepas, tapi tinggal dia tak masuk rumah ke orang sebelah ni. Cuma sebab kat bawah tu macam ada ruang untuk ke balkoni sebelah kan. Lepas tu bila dia terlepas, dia lari-lari lah ke satu deret rumah ni. Lepas tu agaknya orang sebelah saya ni makcik, dia ada tanam pokok-pokok kot Lepas tu ada sekali tu, bukan sekali banyak kali juga Shiro terlepas. Lepas tu Shiro macam terlanggar, pasu-pasu dia ada terbalik kan. Saya macam serba salah gila. Saya macam mana ni. Macam saya macam nak pergi betulkan je pasu tu kan. So sekarang saya tutup lah bawah tu, tak bagi dia lalu kan. Dah tutup lah. Tingkat berapa sekarang? Tingkat tinggi sekarang bawah. Sekarang bawah. Bawah. Lagilah seronok dia nak terlepas. Sama lah sebab tapi dulu kan kalau dia terlepas, dia tak pergi jauh pun. Oh ya? Yeah. Dia akan pergi macam, kucing akak pernah terlepas. Masa duduk kat tingkat 1 dulu terlepas memang. Tapi dia balik-balik lah. Dia balik je tapi macam tak apa, tak payah berangan nak kejar balik lah. Dia lari makin jauh. Dulu lah betul.
sekarang sebab tingkat atas, sama juga balkoni bawah tu pernah je dia terlepas rumah jiran. Dia siap lepak lagi rumah jiran sebelah. Ya Allah. Sakit jantung, tapi sebab rumah ni boleh bela. So tak adalah cuak gila, cuma cuak takut orang tu tak suka binatang je lah. Lepas tu panggil dia, dia tak nak balik pula. Macam, ya Allah, kenapa lah macam aku macam ni. Tak nak balik rumah pula. Sebab dia balik juga. Memang macam-macam lah buat nak panggil dia balik tu. Biasa keluarkan dia punya ni kan, mainan favourite dia. Kalau saya nak panggil dia balik tu macam habis semua mainan keluar nak panggil dia balik. Apa kena buat kalau pet kita hilang? Apa kena buat? Oh, Syirah pernah je ada ni cerita dia hilang. Tapi saya rasa ada hikmah lah time dia hilang time tu. And saya macam tak rasa apa-apa pun. Macam awal-awal tu sedih dah juga kan sebab dia hilang. Tapi bila dia dah jumpa dia balik tu, macam bila fikir balik, bagus juga sebenarnya dia hilang time tu, sebab time tu ceritanya saya nak balik Malaysia dalam sebulan macam tu cuti kan, sebelum nak masuk, sebelum nak pindah dari Ehime. Lepas tu saya macam cari juga macam cari orang untuk jaga dia lah kan, nak tinggalkan, sebab mostly time tu semua waktu yang memang semua orang akan balik Malaysia. Macam bila cuti haru kan, yang sebelum nak tunggu result SOTSET ke apa semua tu. Lepas tu saya macam segan lah sebenarnya nak susahkan orang lama-lama kan, minta tolong jagakan sampai sebulan ke apa ke. Lepas tu kebetulan time tu saya punya kohai lah bawa jalan-jalan kan, terlepas pula. Lepas tu macam kita orang ada gelabah macam mana ni, nak cari dia kan dekat dia terlepas dekat koin yang kita ambil dia juga. Kiranya adik-beradik dia ada je lah kat situ. Oh yeah. So saya rasa dia kenal je kot tempat tu sebenarnya, and saya tak rasa dia pergi jauh pun sebenarnya time tu. Sebab saya dah tahu dah sekarang pun kalau dia lepas pun dia tak pergi jauh pun. Pernah sekali tu dia terlepas, saya cakap mana dia pergi ni, rupanya dia nyorok bawah aircon rumah orang sebelah. Macam akak cakap tadi, jangan kejar lagi dia macam memang takkan jumpa. So macam kita relax cari dia. Lepas tu time tu puas lah cari. Lepas tu saya macam time tu memang dah nak dekat balik Malaysia dah. Lepas tu macam mana, macam nak buat apa kan, biar je lah kan, biar dulu macam ni nak balik memang dia tak kena balik kan. Tapi sedih lah juga time tu, sedih macam biasalah sedih kan, sedih macam pets kita hilang kan. Lepas tu time tu kohai saya ada lepas tu boleh report polis kalau haiwan hilang dekat sini. Report polis, nanti polis tanyalah macam mana pets kita tu rupa apa, describe lah semua, warna, jenis apa, jantan ke betina apa semua. Lepas tu dia kata kalau ada nampak ke jumpa nanti dia akan bagi tahu kita. Tu satu, lagi satu yang kohai saya tolong buatkan, buat apa buat poster. Buat poster banyak-banyak. Lepas tu sebab nak bagi tahu orang-orang yang duduk keliling taman tu, ada tak kalau nampak bagi tahu. Tu je lah. Pernah je dalam waktu saya kat Malaysia tu orang kontak cakap nampak Shiro, tapi sebenarnya tu bukan Shiro. Tu abang dia serupa dengan dia. Ada tumpuk hitam kat atas kepala. Tapi bukan dia. Lepas tu lepas sebulan saya balik Malaysia tu, saya pergi balik dekat taman tu. Lepas tu saya try lah panggil dia. Lepas tu dia datang. Macam tu je lah saya jumpa dia balik. Faham tak? So adalah hikmahnya. Adalah hikmahnya kalau maksudnya dalam kikang yang sebulan saya balik Malaysia tu, dia duduk dengan kawan dengan adik-beradik dia lah kat kawan tu. So tak ada masalah sebenarnya. Okey, balik kampung. Okey. Okey, menarik. Baru tahu sebab tak pernah hilang pet pula. Macam tu lah, kalau hilang boleh bagi tahu polis. Boleh ke bawa balik kucing tepi jalan yang tak bertuan? Boleh macam Shiro.
Tapi macam mana nak tahu dia ada tuan ke tak tuan? Oh, biasa kalau ada tuan dia pakai collar kan? Kena. Oh, pernah dengar tak yang kalau kucing yang dah gunting telinga tu? Yang Yang tu tak bertuan kan? Orang kata tak boleh bawa balik yang tu. Tak boleh ambil. Entahlah. Tapi tak tahu betul saya tak tahu pula yang tu, tapi yang saya tahu kalau yang dah gunting tu sebenarnya kucing tu dulu ada tuan. Lepas tu tuan dia buang dia ke macam mana tau. Lepas tu bila dah gunting tu maksudnya dah tak bertuan je tu. Tapi tahulah yang dulu dia tu kucing rumah, kucing yang orang jaga kat rumah. Gunting tu kan. Tak tahu kenapa dia orang gunting macam tu. Doktor kan yang doktor kan yang gunting. Ada orang tanya. Saya doktor yang gunting, bukan tuan dia. Takutlah nak gunting. Saya tak sampai hati lah nak gunting. Okay, kita ke next question. Experience yang buat tak menyesal berlepet. Experience yang buat tak menyesal. Experience yang buat Pika menyesal ke tak menyesal bela Shiro? Ada yang menyesal tak? Kalau yang menyesal, tak ada menyesal sangat. Banyaknya menyesal tapi redha lah sebab kita yang nak bela kan. Macam kenapa nak menyesal pula kan? Kita memang suka nak bela kan. Lepas tu benda tu macam contohnya macam ni je lah. Macam rumah ni ada cakar-cakar dinding ke, cakar-cakar langsir ke. Tapi tak menyesal kot. Tak ada lagi experience yang menyesal betul-betul. Kalau lagu tak ambil kau ni duluan, tak ada kot. Macam setakat ni appreciate je lah ada dia. Ada pengalaman yang macam pengalaman manis yang macam Shiro buat ke yang tak boleh lupa? Pernah. Saya tak tahu lah, orang kata macam kucing ni dia faham kan tuan dia kan ke apa kan. Tapi pernah lah satu hari tu yang saya macam Shiro. Tengoklah tu semua tempat dia nak panjat. Saya macam tak ada mood kan, macam down. Lepas tu saya macam sedih lah time tu. Tak ingat sebab apa. Kejap nak buka pintu. Shiro. Ya. Okay. And ada sehari tu saya balik kerja kot. Lepas tu saya ternangis tau. Saya nangis yang macam nangis esak-esak lah. Sebab sedih sangat. Lepas tu biasalah dia datang kat saya. Dia datang. Lepas tu macam saya rasa dia takut kot. Tengok saya macam dia pahal. Rupa dia pahal tiba-tiba nangis kan. Lepas tu dia datang lah macam rasalah ada orang rasalah macam orang bagi comfort sikit macam tu lah. Betul lah orang kata macam kucing ni kan macam apa terapi emosi dengan mental kan. Betul lah anak-anak kalau lagi duduk seorang ni lagi rasalah macam kadang-kadang kan bukan kita tak nak share dengan orang kan tapi macam benda tu kita nak bukan nak try simpan sendiri macam tak rasa macam nak share dengan orang tapi macam tu lah sebab kadang borak je dengan dia kan macam walaupun tahu je dia tak faham tapi cerita je lah kan dengan Shiro kan macam tapi boleh lah walaupun kadang-kadang tak pun kalau panggil nama dia Henji lah dia tahu je orang panggil dia itulah. Lepas tu orang ada cakap kan yang macam kucing ni dia boleh bawa apa vibes negatif yang jauh, bukanlah nak suruh percaya ke apa tapi sana dia boleh hilangkan penyakit depression ke apa semua kan. Kan macam contoh kalau kita energi kita drain out balik kan stress kerja ke apa kan balik rumah ada Shiro main-main dengan dia
rasalah recharge balik tenaga tu. Macam okey lah, daripada seorang tak ada apa-apa, balik rumah macam rasa kosong lah. Syirah Jadi pandai main dengan Pika tak? I mean, macam kucing akak, dia main kejar-kejar lah. Kita orang jalan-jalan, tiba-tiba dia save kaki. Dia ajak main kejar. Macam mana dia? Tahu, dia tak ada macam tu. Tapi tapi dia pandai main cak-cak dengan saya. Maybe sebab dari kecil. Maybe dari kecil kot saya layan dia macam tu. Kadang-kadang saya tutup pintu separuh. Main lah cak-cak. Dia dari jauh dia datang melompat. Cak, situ dia datang melompat. Pandainya tu. Tapi itulah. Kalau dia nak ajak main tu memang bising lah. Oh, dia memang ajak lah. Bising and kena layan kalau tak ada bising. Comel kan kucing ni, dia ada karakter masing-masing Betul. Dia ikut lah karakter semua. Akak rasa kucing yang sekarang akak bela ni pun antara yang paling cerdik lah. Dia ada karakter dia sendiri. Senang nak predict dia nak apa. Kucing akak pandai ni tak? Pandai buka pintu sendiri tak? Yang tu ada pintu dia pandai, almari dia tak pandai. Tak tahu kenapa. Tak tahu kenapa almari tak pandai. Baguslah tak pandai. Kucing kohai saya dekat Toy Hashim next tu. Memang semua dia pandai. Sliding door ke apa, pintu bilik tatami yang bilik slide tu kan pun boleh buka juga, sampai dia orang terpaksa beli sendal yang untuk ada sendal tu. Pintu yang handle macam ni pun dia boleh buka. Dia lompat, lepas tu dia tolak pintu tu buka. Memang pandai lah Nix tu. Tak tahu dia orang bagi makan apa sampai otak dia pandai macam tu. Sebab Shiro ni tak pandai buka pintu. Sebab saya selalu tinggalkan rumah macam sliding buka jugalah. Pintu depan kunci tapi sliding buka. Sebab nak bagi macam pengudaran masuk kan. Saya biar je lah terbuka. Kalau dia ada orang tanya, kucing yang telinga kena gunting tu bukan kucing liar yang dah kena neuter oleh local authorities ke? Tak sure juga. Salah. Saya pun tak sure. Sebab yang pernah dengar cakap lah yang dulunya dia bertuan, lepas tu tuan dia nak buang dia. Lepas tu kena gunting macam tu. Tu bawa pergi doktor ke apa ke gunting, lepas tu lepaskan tak tahu macam mana. Okay. Maybe soalan. Tapi baru ingat akak masa nak sunat kucing akak ni pun ada soalan. Dia tanya nak gunting tak telinga. Tak tahu kenapa. Ya kot, sebab nak tanda kot tu nak bagi tahu dah neuter. Tapi kesian macam cacat pula. Macam lembu pula ada tanda. Ada orang tanya ada tips tak masa nak pilih kucing? Tips masa nak pilih. Kalau suka. Kalau saya lah personally saya nak jaga kucing. Saya nak jaga kucing betina. Walaupun diorang ni tak jinak sangat kan, tak manja sangat kan. Lagi prefer betina daripada jantan. Sebab tu sebab jantan pancut kan. Macam tu je lah kalau tips. Apa lagi tak ada kot lagi. Okey, kejap. Kita ke soalan ni. Ada perasaan menyesal tak kena bersihkan jamban gitu? Yang tu ke? Tak tahulah. Tak ada pun. Tapi kita boleh macam rasa macam dia kot taik baby juga. Boleh observe macam bentuk tu. Macam boleh tahulah dia sihat ke tak. Macam selalunya taik dia bentuk tu. Tentu je lah dapat observe taik dia. Tak adalah sampai rasa menyesal pun. Betul. Tapi kan ada time tu macam mana? Time tu macam tak apalah. Kenapa? Pernah tak macam kucing akak termakan rambut akak? Pernah. Macam tu lah.
dia termakan rambut saya kot time tu. Lepas tu bila dia keluar, bila dia nak berak tu, macam mana, rambut saya yang dia dah termakan tu bertali dekat dia. Okay. So benda tu macam tak lepas lah, nak keluar kat bontot dia. Lepas tu tak jatuh. Oh. So macam bahaya ke kalau ada orang ni termakan. Saya tak sure time tu kenapa. Tapi time tu maybe sebab masalah agak time tu. Sebab tak boleh nak elak kan kalau perempuan kan masalah macam rambut gugur ke apa kan. Memang nak kena sapu selalu lah. Kalau tak, ada je lah dia masuk mulut dia. Dia semua benda nak masuk mulut dia. Oh, sama. Sama-sama. Abang awak jumpa doktor ke time tersangkut rambut tu? Mula risau juga. Macam takut rambut dah bergumpal dalam perut dia kan. Tapi saya macam tengok dulu lah. Lepas tu dalam lama macam tak ada apa-apa pun. Okey je. Lepas tu saya suka bagi dia makan ni tahu rumput kucing tu. Saya tak tahulah benda tu function ke tak. Macam nak buang ke apa. Tapi kalau dia makan tu, dia akan muntahkan balik. Tak tahu dia muntah apa. So maybe benda tu untuk cuci perut dia kot. Tak tahulah apa. Kau cakap makan plastik. Ish. Kalau plastik bubble wrap tu, kalau kita orang usik dia sampai dia geram, kalau dia marah dia gigit plastik. Makan. Kelakar. Dia ni kalau tikus yang plastik tu, dia geram, dia kunyah-kunyah sampai hancur. Macam ni lah, contohnya. Asalnya jadi tikus dah tak rupa tikus dah. Dia gigit. Ada. Soalan lain? Tahu tak cara negara untuk beli kucing dekat pet shop? Tak pernah beli. Tak pernah beli. Tak tahu. Tapi yang pastinya mahal kan kalau nak beli. Tapi biasalah kalau Japan kan mesti dia ada macam banyak prosedur dia kan. Tak sure. Tak pernah juga beli sebab mahal sangat. Tak berbaloi. Di Jumang tak baloi lah. So, kalau nak adopt so better yang app tu lah kan, Jimoto tu kan. So. Okay, soalan next. Macam mana live kucing dekat tempat bermusim? Ada bela kat Malaysia agak kan? Lain. Kalau yang berdasarkan observation saya pada Shiro ni lah kan. Nampaklah juga beza dia kalau musim panas, musim sejuk. Kalau macam sekarang kan dekat musim panas, dia akan tend to untuk gugurkan bulu-bulu dia. Lepas tu sekarang memang penuh lah rumah. Kalau seminggu tu, setiap minggu sapu rumah, seminggu punya macam hujung minggu yang sapu rumah, seminggu punya bun, boleh macam dapat banyak gila bulu dia. Sebab nak dekat musim panas ni, tak tahu kenapa dia macam luruhkan banyak bulu dia. Sebab panas kot tak tahu. Tapi kalau musim sejuk, boleh nampak automatik macam bulu dia jadi tebal, mengembang. Maybe untuk macam dia prepare untuk panaskan badan dia kot time sejuk tu. Itu je lah yang nampak beza dia. Tak sure lah kalau macam kucing bermusim macam diorang ni kalau bawa balik Malaysia boleh tahan ke tak. Pernah je baca macam diorang boleh ada risiko. Macam biasa kucing yang bermusim ni pergi dekat macam bawa balik Malaysia ke apa ke kan. Pergi kat negara yang macam satu musim je. Dia boleh ada risiko tinggi untuk mati lah kalau kita bawa balik. So macam tak payahlah bawa balik. Takut biasa dengan cuaca. Naruhodo sebab tu ke? Sus. Okay, kita ada 15 minit lagi. Last soalan. Last soalan. Apa last advice speaker
untuk orang yang berminat nak bela pet? Last advice nak bela. Kalau nak Nak kena rasa ready bela, apa? kalau nak rasa bela je lah. Tapi kalau macam risau kos ke apa ke, sebab kadang-kadang orang tanya macam mana nak survive, ni untuk kalau orang yang bujang lah kan, macam mana nak survive duduk hitorigurashi, duduk seorang-seorang dekat Japan. Macam belilah pets, macam bukan ni ke kos tinggi ke bela pets. Tapi sebenarnya macam kalau nak risau benda tu, sebenarnya tak kos tinggi sangat pun kalau nak bela ni. Macam okey je. Kalau ikut bulan-bulan dia punya perbelanjaan pun tak adalah efek sangat pun. Boleh lah macam macam affordable lah untuk semua orang sebenarnya kalau nak bela. Itu kalau pandangan saya lah. Tapi kalau nak bela tu okey je. Cuma macam tu lah. Kena fikir kalau nak travel, kena fikir nanti nak balik Malaysia balik macam mana. Kalau nak bawa balik, prepare siap-siap dokumen ke, pasport apa semua tu kan. Ada je prosedur, boleh je bawa balik. Kira macam kita nak import dia bawa balik masuk Malaysia kan. Saya ada je search juga benda-benda ala macam tu. Tapi macam mendo sikit, macam susah sikit dia punya prosedur tu. Siap nak kena macam ada NJ, lepas tu kena masuk chip lah dalam badan dia macam. Tapi kalau sayang sampai nak bawa balik tu boleh je lah. Kalau tak, cari owner yang betul-betul yang boleh jaga dia. Jangan main lepas macam tu je lah kan. Sebab kita dah jaga dia kan. Lepas tu macam takkan kita nak biar dia macam tu je kan. Okay, kejap kita last tahu. Satu lagi soalan. Lepas tu akak ada sharing sikit. Ada apa denda kalau kau tutui dengan Fudosang kalau bela pet? Apa denda? Saya tak tahulah, tak pernah kena kan. Tapi yang rumah before ni, sebab tak kantoi, tapi just kena bayar yang macam kerosakan macam tu je lah. Kerosakan yang budak ni buat. Macam pintu tu ke, macam tu. Kalau denda maksudnya tu 100% kita tanggung lah kan kalau ada kerosakan. Kalau kerosakan kat rumah ni, sebab asalnya dia tak bagi bela kan sebab tak nak macam rumah ni banyak kerosakan nanti akan susahkan tuan rumah pula repair rumah kan untuk penyewa seterusnya. Jadinya aku ada kawan dulu dia kantoi. Fudosang memang halau lah. Ya ke? Takutnya. Tapi taklah, maybe rare kot macam tu sebab ada banyak kes yang kantoi Fudosang halau kucing je. Dia suruh buang kucing tu. Tapi tak pernah macam tu je lah. Ingatkan dia halau tuan rumahnya tu. Ada yang tu pernah dengar sekali je lah. Ada juga. Yang lain tu halau kucing je. Yalah dia pun nak duit kan. Saya rasa saya patut bersyukur sebab jiran-jiran saya tak report ke apa ke kot. Okay, thank you Fika. Habis dah soalan. Macam banyak sangat cakap pula. Tak apa, memang tu tujuannya. Kita banyak cakap dalam ni. Sorry. Thank you. Okay, thank you juga. Sekejap Pasti dia ada sharing sikit. Pasal menunaikan hak. Kan selalu ada orang cakap yang kita orang Islam wajib tunaikan hak kan. Kan selalu dengar kena tunaikan hak sebagai seorang Islam. Tunaikan hak kepada manusia lain, sesama Islam, kepada manusia lain lah. Dan last sekali tunaikan hak kepada alam kan. Lepas tu nak kata betapa pentingnya tunaikan hak ni sampai ada hadis dari Abu Hurairah. Maksudnya semua hak itu pasti akan dipenuhi pada hari kiamat kelak. Hingga kambing bertanduk pun akan dituntut untuk dibalas oleh kambing yang tidak bertanduk. Nak cakap betapa pentingnya lah sampai kambing tanduk dengan ada tanduk dengan tak ada tanduk. Kalau lawan pun sampai nak kena dijudge nanti dekat akhirat tu. Lepas tu nak kata pentingnya lagi pasal tunaikan hak ni, ada lagi satu kisah. Rasulullah ada masuk ke kebun orang Ansar ni. Lepas tu ada unta tu lari lagi kat dia. Lepas tu ngadu, nangis kan. Lepas tu
Rasulullah layanlah, pujuklah dia sebab unta tu mengadu sebenarnya. Pasal tuan dia bagi kerja berat sangat. Unta kan bawa barang kan. Lepas tu nak cakap macam Rasulullah dah tunjuk contoh yang baik lah. Macam unta kan. Kalau macam tak ada ni diri sendiri. Rasulullah kan busy kan. Tapi dia sempat lagi layan unta datang nangis. Unta kot binatang kan datang nangis. Nak cakap Rasulullah tunjuk contoh yang baik kat kita. Kita kena buat baik dengan semua makhluk lah. Termasuklah binatang. Macam tu lah. Lepas tu insyaAllah samalah macam pet. Kalau kita nak ambil tu, make sure kita boleh sediakan apa yang patutlah untuk dia, macam tandas yang selesa, makanan yang cukup. Kalau kita tak ada, sediakanlah apa yang patut. Kalau sakit bawa pergi hospital, samalah. Jadi insyaAllah apa yang kita buat kat pet kita tu, kita akan dapat pahala lah. InsyaAllah, wallahualam. Okay, lepas tu kita nak ke quiz. Lagi 10 minit. Dia tanya 2 soalan lah. Kalau siapa nak jawab boleh tulis kat chat. Kalau jawapan lah betul kot. Kalau betul cakap okay. Soalan first. Apa yang pernah terjadi pada Shiro sebelum start ambil vaksin? Binatang apa yang melekat kat Shiro sebelum ambil vaksin? Ada siapa nak jawab tak? Soalan dia. Comel. Kutu anjing. Kutu betul tak? Betul. Okay, Syidah jawab dulu. Rashidah betul. Next question. Apa penyakit yang Fika sebut senang kucing kena? Aku nak jawab boleh tak? Dah ada jawapan. Syidah lagi. Laju betul. Tolong laju. Ambil take note kat ni. Sebab kan Syidah dah mudah lagi, kita bagi pas kat orang lain. Syidah sabar. Tahan seminit. Waktu musim apa Shiro suka luruhkan bulu? Ini soalan senang lah. Musim sejuk, musim bunga, musim luruh, musim panas. Winter, betul ke? Ada orang dah jawab dulu sebelum Kai. Ya ke? Tasha, tapi dia hantar kat direct message. Dia tersalah. Tasha? Tasha jawab Okay. dulu. Dia tersalah. Okay. Dia jawab sebelum Kai. Apa jawapannya? Dia jawab musim panas. So. Betul. Okay, last. Shiro umur berapa? Cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Wah, semua take note lah. Bagus.